Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi, syukur kehadrat Ilahi dapat lagi kita bertemu dalam rancangan forum yang dikenalikan oleh saya, Syazrin Iskara Bezabidi. Okey, jadi saya pertama sekali saya ingin memperkenalkan dahulu tajuk fokus forum kita pada hari ini. Jadi forum kita pada hari ini berfokuskan kepada akhlak dalam pembangunan sesebuah negara. Jadi di dalam sesebuah negara terdapat pelbagai aspek yang difokuskan ke dalam pembangunan sesebuah negara, terutamanya dari segi ekonomi dan sosial. Namun begitu, ada satu aspek yang sering dilupakan, iaitu aspek yang seperti yang dikatakan tadi difokuskan, iaitu aspek akhlak. Jadi di dalam Islam, aspek akhlak ini amatlah penting dalam sesebuah negara kita, sesebuah negara yang sedang dibina. Okey, jadi baik. Sebelum saya bergerak dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua-dua panel kita. Iaitu pertama sekali panel kita merupakan Dr. Hanani yang datangnya daripada Universiti Malaya. Jadi orangnya seperti kita dapat lihat sangat bijak ya. Okay. Dan panel kedua kita ialah Cik Siti Sarah Hanis yang hadirnya daripada daripada Universiti Malaya. Maafkan saya terlupa. Okey, jadi dipersilakan. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menghadirkan diri pada hari ini. Okey, baiklah. Jadi seperti bawang, kita juga harus mengupas topik ini dari lapis ke lapis. Jadi pertama sekali saya ingin memulakan dengan lapis yang paling luar sekali, yang paling orang kata dalam bahasa Inggeris orang kata surface level ya. Jadi saya akan mulakan dengan soalan kepada panel pertama kita, Dr. Hanani. Saya ingin bertanya, apakah itu sebenarnya pengertian akhlak? Okay, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita, Syazrin Iskandar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli moderator kita, ahli panel, Ustaz Rizaman bin Yahya serta para penonton yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Okay, bersyukur kita pada hari ini kerana kita telah memulakan majlis forum pada hari ini yang bertajuk akhlak dalam pembangunan sesebuah negara. Jadi pada hari ini saya akan memulakan forum dengan menerangkan dulu apakah maksud akhlak dan bagaimanakah ia berkait rapat dengan sesebuah negara yang membangun seperti negara kita yang tersayang ini. Okey, jadi sebelum itu, tidak dinafikan bahawa akhlak ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sesebuah negara Islam. Setelah menyuruh, Islam juga telah menyuruh umatnya supaya sentiasa mempunyai akhlak yang terpuji serta saling bekerjasama, bersatu padu sesama golongan masyarakat, tidak kira bangsa ataupun agama. Dan pembinaan akhlak ni sangat penting juga kerana sesuatu bangsa atau negara akan berjaya, insya-Allah akan berjaya apabila warganya terdiri daripada golongan yang berakhlak luhur. Bab kata, tanpa gula kuranglah manisnya, dan begitulah juga dengan kepentingan akhlak pada manusia kerana hilanglah kesempurnaan pada insan andai tidak dipujuk akhlak yang cukup bermakna dalam kerohanian setiap insan. Okey, tanpa melenggahkan masa, apakah itu maksud akhlak? Jadi, mengikut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, ia mentakrifkan sebagai budi pekerti, kelakuan, watak dan pengetahuan berkaitan dengan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik ataupun jahat. Manakala perkataan akhlak menurut bahasa ialah berasal daripada perkataan al-khalaqu, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluqu, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah ia juga bererti agama itu sendiri.
perkataan al-khulqu ini ada di dalam Al-Quran, hanya terdapat 2 tempat sahaja dan antaranya ialah daripada surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau yakni Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Jadi kita dapat lihat Nabi kita sendiri juga mempunyai akhlak mulia dan apatah lagi kita sebagai umat Islam juga hendaklah mencontohi sikap peradaban baginda. Dan dari segi istilah pula, akhlak bermakna segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. Dan apabila dilakukan, tidak perlu lagi fikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama, sentiasa mengamalkan, melakukan perkara-perkara yang baik dan diterima oleh masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup kita sendiri. Dan menurut agama Islam pula, ia bererti satu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak mulia apabila ia berasaskan amalan, adab-adab yang baik dalam kehidupan seharian. Adab pula merupakan satu tata cara atau garis panduan yang kita boleh katakan dalam melakukan sesuatu perkara. Sekiranya adab ini sentiasa diamalkan, ia akan menjadi sesuatu kebiasaan seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi. Dan adab-adab yang digariskan oleh Islam perlulah diikuti dan diamalkan setiap masa kerana ia adalah perkara yang baik dan perkara yang terpuji dan boleh dihasilkan melalui latihan dan didikan yang berterusan sehingga sebati dengan jiwa kita. Sabda baginda SAW yang bermaksud, orang yang paling aku kasihi antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Riwayat Tirmizi. Dan bagi mereka yang kurang mengerti, yang masih lagi tidak faham akan konsep akhlak ni, sebenarnya konsep ini sangat besar kedudukan ni dalam agama Islam sehingga kan hadis-hadis Rasulullah SAW baginda merumuskan kedudukan akhlak sebagai dan bermaksud sesungguhnya aku dibangkitkan dan diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wahai Rasulullah, apakah itu ad-din? Dan baginda menjawab, akhlak yang baik. Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik dinnya, ad-dinnya, iaitu agama. Dan apakah kaitan akhlak mulia ini dengan masyarakat? Dan iaitu jika golongan masyarakat ini tidak berakhlak, pastinya negara ini akan binasa. Sebagai contoh, jika seseorang itu tidak menghormati orang lain ataupun kurang memberi kasih sayang, simpati terhadap masyarakat di sekeliling kita, andaikan begitu keadaan dalam negara kita, pastinya masyarakat kita akan berpecah belah dan musnahlah negara kita sekaligus. Okey, jadi sebagai itu sahaja panel kita, saya akan berikan kepada moderator kita. Okey, baik. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hana ni selaku panel pertama kita. Okey, baik. Sangat mendalam ya takrifan yang telah diberikan oleh Dr. Hana ni. Justru menunjukkan bahawa beliau amat bersedia bagi forum kita pada malam ini. Jadi di sini kita boleh dilihat secara kesimpulannya akhlak merupakan peribadi seseorang yang amat ditekankan dalam Islam, seperti berkelakuan baik dan sebagainya. Jadi Dr. Hanani juga telah menyentuh kaitannya sebuah akhlak seseorang itu dengan pembangunan negara, terutamanya negara kita Malaysia. Okey, jadi baik.
Jadi di dalam Islam ada jugalah peranannya. Okey, baik. Jadi soalan yang seterusnya ingin saya acukan kepada panel kedua kita, iaitu Cik Siti Sarah Hanis. Soalannya berbunyi begini. Apakah peranan akhlak dalam kehidupan seharian kita ini? Jadi saya serahkan kepada Cik Siti Sarah untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis dan panel jemputan pertama kita, Dr. Hanani bin Kamaruzaman yang telah mengolahkan pengertian akhlak dengan ringkas dan padat. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjawab persoalan yang diajukan kepada saya tadi, iaitu tentang peranan akhlak dalam membangunkan masyarakat bertamadun. So, mula-mula sekali saya ingin memulakan saya punya perbincangan dengan satu hadis yang saya rasa tak silap saya Dr. Hani dah sebut tadi, yang mana Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Maksudnya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, iaitu orang-orang yang baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Jadi dekat sini kita boleh nampak bahawa akhlak adalah benda yang sangat dititik beratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Okay, so terus masuk ke dalam tajuk kita, akhlak yang mulia menjadi penggerak kepada kemajuan dan kesempurnaan hidup kita. Sebaliknya, akhlak yang buruk pula akan menjadi pemusnah atau perosak yang meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia di bumi ini, yang mana disebut tamadun manusia. So, ini dapat kita lihat pada zaman kaum Nabi Hud sendiri lagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan kaum tersebut kerana keruntuhan akhlak yang berleluasa, di mana pelbagai masalah sosial di kalangan mereka seperti menghalalkan hubungan luar tabi'i, hubungan sejenis dan juga pelbagai kerosakan akhlak. Jika kita lihat sendiri pada era global sekarang ni, kefahaman dan kepekaan terhadap akhlak juga dah semakin berkurang. Manakan tidak kan? Kita nampak ramai ibu-ibu melahirkan anak tanpa ayah, iaitu anak luar nikah, dan pembuangan bayi yang berleluasa seperti sampah-sampah bertaburan dah bayi itu. Jadi begitu juga dengan gejala rasuah lah yang kita nampak dalam kalangan ahli politik kita ni dah semakin menular di kalangan kita punya pemimpin sendiri. Jadi kepentingan akhlak dalam hidup dinyatakan dalam jelas dalam Al-Quran. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia itu sendiri. Jadi kalau perwatakan dia buruk, itu menunjukkan bahawa akhlak dia adalah buruk. Jadi dalam sejarah dan dalam realiti kehidupan manusia semasa Al-Quran diturunkan, peranan akhlak itu adalah mempunyai pengaruh yang amat besar dalam masyarakat bertamadun. Ianya tidak ubah seperti satu sistem kehidupan iaitu ad-din, yang mana bertujuan untuk memperkasakan dan memantapkan kitaran hidup tamadun manusia. Akhlak juga, ini peranan kedua, akhlak juga akan mempengaruhi pembentukan akal manusia agar segala perkara yang dilakukan adalah atas dasar akal yang sempurna. Maka kemampuan manusia untuk mencegah dirinya daripada membuat perkara yang buruk, perkara yang keji, itu merupakan hakikat akal. Jadi hanya orang yang berakal luaslah yang mampu menguasai dirinya di saat marah dan tetap berakhlak dengan akhlak yang baik. Semakin luas akal seseorang, maka semakin kuat untuk dia melawan dan menahan hawa nafsunya. Tambahan lagi, peranan akhlak yang baik dalam membangunkan masyarakat yang bertamadun adalah misalnya dari aspek adab dan akhlak dalam menjalankan tugas. Jadi, Islam telah menggariskan panduan dan peraturan yang boleh dijadikan bahan rujuk kepada manusia dalam mengarungi dunia pekerjaan yang mencabar. Contohnya, kita seharusnya patuh kepada tata cara atau adab menjalankan tugas yang telah digariskan oleh Islam. Manakah pekerjaan merupakan suatu pengalaman harian yang tidak boleh dielakkan dalam kehidupan bersosial kita, kita bekerja untuk mencari uang, kita seharusnya berusaha menjadi pekerja contoh berdasarkan panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, jadi Islam mewajibkan umatnya bekerja. Kenapa? Untuk memajukan diri, keluarga dan negara. Bila kita bekerja, automatik ekonomi negara kita akan meningkat, ekonomi diri dan keluarga kita pun akan meningkat. So, dengan bekerja bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, malah dapat menjana ekonomi negara dan juga ekonomi diri sendiri. Orang yang bekerja dengan ikhlas, dengan akhlak yang baik, bukan sahaja akan dapat gaji semata-mata, malah dapat keredaan daripada Allah SWT
dengan ganjaran pahala yang sangat besar. Okey, jadi kita boleh tengok bahawa pekerja yang berakhlak bekerja dengan penuh komitmen, dedikasi, jujur dan mengamalkan akhlak yang baik semasa bertugas. Dengan lahirnya pekerja yang mempunyai akhlak yang baik ni, maka ekonomi negara pun akan bertambah dengan berkat. Maknanya bukan sahaja bertambah tapi bertambah dengan berkat dan dalam masa yang sama dapat melahirkan lagi lebih ramai manusia yang berakhlak mulia. Sebab contohnya kita sebagai guru, pekerjaan kita adalah guru. So bila kita menunjukkan akhlak yang baik dalam bekerja, automatik kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang akhlaknya mulia juga seperti kita. Sebab apa? Sebab guru adalah contoh yang paling dekat dengan pelajar untuk dia contohi. Jadi dengan bekerja dengan akhlak yang baik, menunjukkan contoh-contoh yang baik, tidak bekerja dengan bermalas-malasan, maka kita akan dapat melahirkan lebih ramai manusia yang berakhlak mulia. Di sinilah peranan akhlak mula menampakkan hasilnya dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan secara tidak langsung melahirkan ketamadunan manusia. Jadi itu sahaja daripada saya untuk menjawab persoalan peranan akhlak. Saya serahkan pada pengerusi majlis kita. Okey, baik. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh panel kedua kita, Cik Siti Sarah. Jadi, ya sangat terperinci orang katakan kalau orang mendengar penjelasan pada Cik Siti Sarah ini. Jadi dari sini kita dapat lihat akhlak ini amat memainkan peranan dalam sesebuah masyarakat. Khususnya dalam sesebuah negara yang sedang membangun seperti negara kita Malaysia. Jadi akhlak ini ialah tanpa akhlak apalah integriti seorang Muslim, seorang yang menganut agama Islam. Jadi kerana itulah akhlak itu penting bagi memudahkan hidup, mendapat keredaan Allah. Selain itu mengekalkan ketenteraman yang dapat kita nikmati sekarang ini. Tanpa akhlak mungkin akan tercetusnya perang, lebih banyak perang daripada apa yang kita ada sekarang. Okey. Jadi saya akan mula bergerak ke soalan seterusnya. Baiklah. Maaf. Alright. Seperti yang kita biasa fahami dalam akhlak ni, kita faham akhlak ni hanya berkaitan dengan tingkah laku kita. Ianya betul. Itu akhlak ni juga ada lebih banyak lagi bahagian yang akan. Okay, jadi soalan ini saya ingin acukan kepada Dr. Hanani lah ya, panel pertama. Jadi boleh tak Dr. Hanani tolong jelaskan bahagian dalam akhlak ini? Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis kita. Okey, jadi pada hari ini saya akan terangkan juga bahagian-bahagian akhlak yang kita patut ketahui. Okey, jadi terdapat dua jenis akhlak iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Okey, akhlak mahmudah ni secara jelasnya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang dirahmati, disayangi oleh Allah, disayangi oleh orang-orang di sekeliling kita dan akan mendatangkan pahala kepada kita. Manakala akhlak mazmumah adalah perbuatan jahat, perbuatan yang keji seperti memukul orang, membuat penipuan, membuat jenayah dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang keji yang dilaknati oleh Allah serta tidak disukai oleh ahli golongan masyarakat dalam negara kita. Dan dalam akhlak juga terdapat 5 kategori akhlak yang kita patut ketahui dan antaranya adalah akhlak fardiyah iaitu akhlak individu. Maksudnya akhlak itu adalah lebih menjurus kepada kepribadian individu tersebut, seorang yang melakukan diri sendiri. Dan bermula dari keinginan dan rohani sama ada ia adalah akhlak mahmudah yang baik ataupun akhlak mazmumah yang buruk. Okey, jadi secara mudahnya akhlak fardiyah ini adalah akhlak yang kita lakukan kepada diri sendiri. Apa yang sifat kepribadian yang kita lakukan.
Jadi sebagai contoh, kita bersedekah kepada orang miskin ataupun menolong orang. Itu adalah contoh akhlak mahmudah, akhlak yang akan mendapat ganjaran pahala yang dirahmati oleh Allah dan Rasul. Dan akhlak yang patut kita lakukan sebagai seorang umat Islam serta sebagai masyarakat dalam negara kita. Jadi kita dapat lihat pada zaman ini tidak ramai yang masih lagi tidak menguasai, tidak mahu mempraktikkan, mengamalkan akhlak fardiyah ni kerana disebabkan oleh gejala-gejala luar serta gangguan-gangguan daripada rakan-rakan ataupun pengaruh-pengaruh daripada media massa dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang akhlak mazmumah ataupun perkara keji. Dan perkara tersebut kita patutlah cara menangani masalah-masalah ini seperti melakukan sesi terapi terhadap individu ini dan cuba menganalisis apakah sebab kenapa individu ini melakukan perkara-perkara tersebut dan cuba memberikan didikan, nasihat kepada mereka supaya mereka lebih mempraktikkan lagi amalan-amalan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Dan saya akan teruskan. Bahagian kedua dalam akhlak adalah akhlak usrawiyah ataupun akhlak kekeluargaan. Jadi akhlak usrawiyah ni ia lebih menjuruskan kepada gabungan-gabungan individu iaitu satu keluarga yang boleh mempengaruhi akhlak individu dalam keluarga tersebut. Sama ada ibu bapa, nenek atuk ataupun ahli-ahli keluarga lain seperti pakcik, makcik dan sebagainya. Mereka akan cuba menasihati atau mempengaruhi akhlak kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat mencontohi dan juga cuba mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka ketika mereka telah besar terutamanya. Contohnya ialah ibu bapa tolong mengajar anak-anak mereka supaya melakukan perkara-perkara yang berfaedah seperti tolong kemaskan rumah ataupun buat perkara yang berfaedah seperti bersenam bersama mereka, beriadah, pergi melakukan perkara-perkara yang baik dan tidak pula melakukan perkara-perkara yang keji seperti pengabaian sebagai contoh. Jadi antara contoh masalah sosial yang berlaku dalam negara kita adalah anak-anak pada zaman sekarang ni ada yang terpaksa dikenakan penderaan sebagai contoh disebabkan keluarga yang tidak bertanggungjawab, yang tidak melakukan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Dan kesannya adalah sangat negatif dan memberikan impak yang amat teruk kepada anak-anak tersebut dan sebahagian daripada mereka akan melakukan perkara-perkara maksiat. Dan kita tidak mahu melakukan seperti itu kerana kita mahu melahirkan individu-individu yang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai mempunyai sifat-sifat yang moral yang baik sejak dari kecil lagi supaya jika mereka besar nanti mereka akan keluar dan menjadi individu yang bermanfaat dan memberikan perkara-perkara yang baik kepada negara kita. Okey, jadi bahagian ketiga adalah akhlak ijtimaiyah iaitu akhlak kemasyarakatan. Jadi ia lebih termasuk kepada gabungan semua keluarga dalam satu tempat ataupun satu komuniti yang mempengaruhi akhlak individu dalam masyarakat tersebut sama ada menjadi akhlak yang mahmudah ataupun akhlak yang mazmumah. Sebagai contoh kita ada komuniti yang melakukan gotong royong membersihkan kawasan seperti sekolah, di masjid ataupun contoh aktiviti kesukarelawanan yang dilakukan oleh individu-individu yang sanggup mengkorbankan duit, masa, tenaga untuk membantu golongan-golongan yang tertentu. Jadi mereka-mereka ini amat mempengaruhi
memberikan kesan yang baik terhadap negara dan terhadap masyarakat juga. Dan yang keempat adalah akhlak daulah, iaitu akhlak dari segi negara. Ia adalah gabungan semua masyarakat dalam sebuah negara yang mempengaruhi akhlak individu dalam negara tersebut, sama ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yang buruk atau akhlak mazmumah. Contohnya pemimpin kita ataupun masyarakat-masyarakat kita saling membantu antara satu sama lain, ataupun pemimpin kita yang mempunyai akhlak yang baik, yang pandai untuk yang bersifat adil, yang bersifat saksama terhadap rakyat-rakyatnya. Pastinya jika ada pemimpin yang baik, pasti rakyat ni akan suka akan pemimpin tersebut serta ia akan memberikan kesan yang baik terhadap negara dan membantu dalam pembangunan negara kita. Dan akhir sekali adalah akhlak diniyah, iaitu akhlak agama dalam erti khusus dia. Ini adalah gabungan semua bahagian akhlak yang boleh membantu individu menjadi insan yang terbaik dari segi akhlak ni di dunia dan di akhirat. Jadi kita patutlah fokuskan bahawa akhlak ni bukan sahaja akan memberi manfaat kepada negara kita, malah ia juga akan memberi faedah kepada kita di akhirat nanti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Allah telah berfirman kepada semua umat Islam supaya sentiasa mengamalkan akhlak yang baik dan juga meninggalkan perkara-perkara yang mungkar supaya mereka akan menjadi rakyat-rakyat yang lebih beriman dan berakhlak soleh. Okey. Akhlak huraian tentang hubungan akhlak dengan agama dan usaha membentuk masyarakat yang berakhlak lebih jelas kalau kita mengetahui tujuan pengajaran akhlak dalam Islam, induk keutamaan akhlak dan perincian akhlak yang terpuji yang hendak dikembangkan oleh agama Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian saya akan berikan kepada pengerusi kita. Okey, baik. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada panel pertama kita, Dr. Hana ni, atas penerangan yang sangat mendalam ya tentang bahagian-bahagian akhlak ni. Jadi saya sendiri juga mendapat pengetahuan baru tentang kita ada 5 bahagian akhlak yang merangkumi pelbagai aspek. Jadi jelaslah bahawa Islam ini merupakan satu agama yang amat menyeluruh. Ia akhlak juga telah merangkumi semua aspek, termasuk juga dalam aspek menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hana ni. Seterusnya, jadi jika ada kesan positif diamalkan, mestilah ada kesan negatif jika akhlak ini tidak diamalkan. Alright, baik. Jadi berkaitan dengan kesan negatif ini, ingin saya serahkan kepada Cik Siti Sarah Hanis untuk menjelaskan apakah kesan negatif jika akhlak baik ataupun seperti yang dikatakan Dr. Hana ni, akhlak mahmudah tidak diterapkan dalam masyarakat kita. Saya serahkan. Okay, terima kasih untuk soalan tu. So, soalannya berbunyi, apakah kesan-kesan negatif jika akhlak yang baik tidak diterapkan dalam sesebuah negara? Jadi seperti yang kita tahu, sejarah membuktikan bahawa sesebuah masyarakat yang inginkan kejayaan bermula daripada pembinaan sistem akhlak yang kukuh yang dipengaruhi oleh unsur-unsur kebaikan yang akarnya adalah daripada akidah yang benar. Jadi jika akidah adalah benar, sistem akhlak sesebuah negara itu adalah sangat kukuh. Jadi sesuatu masyarakat itu akan runtuh dan tamadunnya akan hancur disebabkan keruntuhan nilai-nilai dan akhlak yang terbentuk daripadanya. Justru itu, akhlak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan dan dalam memelihara kemuliaan insan serta keluhurannya. Martabat manusia akan menurun setaraf haiwan sekiranya akhlak runtuh dan nilai-nilai murni tidak diterap dan dihayati. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithtu li'atammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk melengkapkan akhlak yang mulia. Riwayat Al-Baihaqi. So daripada zaman dulu lagi, nabi-nabi telah
berhijrah daripada negeri ke negeri untuk mengajar adab, mengajar ilmu Islam, agama Islam. Dalam itu terkandungnya akhlak. So akhlak ni adalah benda yang paling, yang kata dalam English, crucial lah dalam sesuatu masyarakat. Jika dia tu nak ada tamadun, sebuah negara itu ingin melahirkan masyarakat yang baik, yang dan hidup dalam harmoni. Jadi pokok pangkalnya dia kena ada akhlak yang baik. Jika tidak, kesan-kesan negatif akan berleluasa. Jadi apabila masyarakat hari ini tidak berakhlak seperti yang telah digariskan oleh Islam, maka kesannya timbullah berbagai perkara negatif yang menjadi barah dalam masyarakat dan meruntuhkan nilai-nilai moral di kalangan masyarakat sesebuah negara. Okey, sebagai contoh, saban hari kita dihidangkan dengan pelbagai kes-kes keruntuhan moral, terutamanya yang melibatkan anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Misalnya kes ragut, kes bunuh, dadah, rompak, rogol, pecah amanah dan sebagainya. Semakin hari kes-kes sebegini menjadi semakin sukar untuk dibendung. Kenapa? Kerana pada akhirnya dia dah menjadi barah dah dalam masyarakat kita. Semakin ramai sampai kita tak sempat nak halang dia. Begitulah betapa besarnya pengaruh akhlak dalam pembentukan sesuatu pembinaan masyarakat bertamadun. Ianya merupakan satu proses yang panjang dan kesannya tidak dapat dilihat dalam masa yang singkat. Kesan dia akan dilihat dalam jangka masa yang panjang. Contohnya, remaja itu mempunyai akhlak yang buruk dan esok lusa dia berkahwin dan dia melahirkan anak dan dia tidak menerapkan akhlak yang baik dalam diri anak dia tu. Jadi kesan jangka panjang dia, anak dia pula yang akan melahirkan akhlak-akhlak yang buruk dan akan efek generasi pada masa itu. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan ianya tidak lain dengan kembali kepada ajaran dan nilai-nilai Islam yang sebenar. Jadi kesan-kesan negatif ni adalah banyak dan dia adalah umum. Kita boleh bahagikan kepada banyak aspek. Tapi cara untuk kita menanganinya adalah daripada usaha pelbagai pihak, terutama sekali daripada rumah dan seterusnya ke sekolah dan komuniti itu tersendiri. Jadi akhir kata, akhlak sangat penting dan pengaruhnya adalah sangat besar dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir daripada manusia itu sendiri. Bahkan segala tindak tanduk manusia sesuai dengan pembawakan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat dan pembawaan yang ada dalam hatinya. Laksana eratnya hubungan pohon kayu dengan uratnya. Artinya, baiknya sesuatu perbuatan apabila akhlaknya baik. Kerana cabang dari pohon selalu mengikut sifat pohonnya. Maka apabila urat iaitu akar itu rosak, tentu sahaja cabangnya pun rosak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, negeri yang baik, tanah yang subur. Negeri yang baik, tanahnya subur. Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Tuhannya. Negeri yang tidak subur, tanahnya menghasilkan pula tumbuh-tumbuhan dengan bersusah payah. Jadi boleh kita lihat daripada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 58, jika baik akhlak seseorang itu, maka baiklah segala yang dia buat dan orang sekeliling dia pun akan mendapat kebaikan itu. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya serahkan kepada pengerusi majlis kembali. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Siti Sarah atas perkongsian dan juga mungkin juga sebuah amaran yang amat berat untuk kita dengar. Jadi betul lah yang dikatakan dalam satu ayat yang sangat menarik perhatian saya. Tanpa akhlak, manusia ini hanya setara dengan haiwan. Alright. Ingin saya bercakap dengan lebih banyak lagi namun masa amat menceburui kita. Jadi izinkan saya mengakhiri forum kita ini buat masa ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel kita, Dr. Hanani dan Cik Siti Sarah kerana sudi meluangkan masa, menghadirkan diri di dalam forum yang kita
begitu banyak dan pengetahuan ini, jadi saya berharap penonton-penonton sekalian dapat mengambil manfaat dari forum kita telah ada kepada hari ini. Jadi sampai sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Yang buruk itu datang daripada Tuhan dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.